Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian. Apa khabar semua? Bersama saya Cikgu Mazlan bin Mihadin daripada SMK Panji, Kota Baru, Kelantan untuk program E-Kelas Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan bagi subjek Sains KBSM Sijil Pelajaran Malaysia 2020. Untuk slot pada kali ini, cikgu akan memfokuskan perbincangan soalan kemahiran proses sains KPS kertas 2 bahagian A. Berikut adalah tajuk-tajuk tumpuan. Yang pertama, 5.3 siri kereaktifan logam. Yang kedua, 7.1 pembentukan imej. Yang ketiga, 11.2 pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. Dan yang keempat, 13.8 gerakan kenderaan di udara, di mana cikgu akan memfokuskan prinsip Bernoulli. Jom kita mulakan dengan soalan yang pertama. Rajah 1 menunjukkan susunan radas untuk mengkaji kereaktifan tindak balas logam dengan oksigen. Baik, langkah pertama, cuba anak-anak pelajar mengenal pasti apakah tujuan yang dinyatakan dalam pernyataan soalan ini. Yang lazimnya bermula dengan perkataan untuk mengkaji. Untuk mengkaji kereaktifan tindak balas logam dengan oksigen. Baik, selepas itu, cuba anak-anak pelajar kenal pasti apakah pemboleh ubah bergerak balas yang dinyatakan dalam tujuan tersebut. Ya, kereaktifan tindak balas logam. Baik. Gambar rajah susunan radas untuk soalan kertas 2 bahagian A adalah tidak redundant dengan izin. Ataupun dengan kata lain, mempunyai maklumat-maklumat penting yang akan digunakan oleh anak-anak pelajar untuk menjawab soalan selepas ini. Baik, sebelum kita pergi kepada jadual keputusan, sedikit ulang kaji untuk topik ini. Baik, terdapat 3 tindak balas kimia yang diguna pakai untuk menentukan kedudukan logam dalam siri kereaktifan logam. Yang pertama, tindak balas antara logam dengan air. Yang kedua, tindak balas antara logam dengan asid cair. Dan yang ketiga, tindak balas logam dengan oksigen. Baik, untuk tindak balas logam dengan oksigen seperti yang dipaparkan untuk soalan yang pertama ini, anak-anak pelajar perlu membuat pemerhatian dan mencatat keputusan berdasarkan keadaan nyalaan apabila serbuk logam bertindak balas dengan oksigen. Seperti yang cikgu paparkan di sini. Pemerhatian tersebut boleh jadi nyalaan terang. Ini bermaksud logam itu paling reaktif. Diikuti dengan nyalaan malap, baraan terang, dan logam yang paling kurang reaktif akan menunjukkan baraan malap. Baik, kembali kepada jadual keputusan. Untuk soalan kertas 2 bahagian A, keputusan boleh diberikan dalam bentuk jadual ataupun dalam bentuk gambar rajah. Baik, apakah maklumat-maklumat yang boleh kita keluarkan daripada jadual keputusan ini? Baik, serbuk logam. Serbuk logam mewakili pemboleh ubah manipulasi. Tetapi anak-anak pelajar perlu menambah parameter bagi serbuk logam, iaitu jenis serbuk logam. Suka diingatkan bahawa pemboleh ubah manipulasi juga boleh diistilahkan sebagai faktor-faktor yang diubah. Baik, kereaktifan logam pula mewakili pemboleh ubah bergerak balas ataupun keputusan eksperimen. Baik, soalan A. Nyatakan satu pemerhatian daripada keputusan eksperimen di atas.
Baik, pemerhatian adalah kemahiran proses sains yang pertama. Pemerhatian adalah perbandingan keputusan eksperimen. Maka keputusan eksperimen telah disediakan dalam jadual keputusan. Apa yang anak-anak pelajar perlu lakukan adalah bina ayat yang membandingkan keputusan eksperimen yang melibatkan serbuk logam X, serbuk logam Y dan serbuk logam Z seperti berikut. Logam X hasilkan nyalaan terang, koma, ataupun manakala logam Y hasilkan baraan terang dan logam Z menghasilkan nyalaan malap apabila bertindak balas dengan oksigen. Baik, soalan B. Nyatakan satu inference bagi pemerhatian eksperimen di atas. Inference adalah sebab kepada pemerhatian. Lazimnya soalan inference akan datang selepas daripada soalan pemerhatian. Baik. Untuk membuat inference, anak-anak pelajar dibenarkan untuk memberikan sebab di atas mana-mana pemerhatian yang telah dinyatakan di atas. Contoh, kenapakah logam X menghasilkan nyalaan terang? Logam X paling reaktif. Ataupun mungkin ada anak-anak pelajar yang ingin memberi inference bagi pemerhatian logam Y hasilkan baraan terang. Logam Y paling kurang reaktif. Ataupun mungkin ada anak-anak pelajar ingin menggabungkan semua inference bagi semua pemerhatian yang telah dinyatakan. Logam X paling reaktif, manakala logam Y paling kurang reaktif. Mana-mana juga jawapan yang diberikan seperti yang ditunjukkan, anak-anak pelajar akan mendapat markah 1. Baik, seterusnya soalan C. Nyatakan definisi secara operasi bagi logam paling reaktif. Baik. Highlightkan perkataan selepas perkataan bagi logam paling reaktif. Logam paling reaktif akan menjadi tajuk untuk definisi anak-anak pelajar. Okey, baik. Logam paling reaktif adalah, apakah kata ganti bagi logam paling reaktif? Boleh jadi bahan ataupun logam. Baik, logam paling reaktif adalah bahan ataupun logam. Ayat pembukaan ini akan disemak terlebih dahulu oleh pemeriksa. Sekiranya ayat ini betul, barulah ayat yang melengkapkan definisi ini akan dinilai. Baik, logam paling reaktif adalah bahan ataupun logam. Apa yang anak-anak pelajar perhatikan daripada keputusan eksperimen yang menghasilkan nyalaan terang apabila bertindak balas dengan oksigen. Ada sesetengah guru mengatakan bahawa definisi secara operasi boleh mengikut panduan seperti berikut. What you see, what you do. Sekarang ni what you see adalah menghasilkan nyalaan terang. What you do apabila serbuk logam tersebut bertindak balas dengan oksigen. Baik. Suka diingatkan perkataan ataupun perkataan sesuatu tidak boleh diguna pakai sebagai kata ganti bagi objek yang hendak didefinisikan. Baik, seterusnya soalan D. Apakah faktor yang diubah bagi eksperimen ini? Faktor yang diubah, adalah bersamaan dengan pemboleh ubah manipulasi. Pemboleh ubah manipulasi. Faktor yang diubah, kalau kita perhatikan, diguna pakai untuk soalan SPM 2019 kalau tak silap cikgu. Jadi anak-anak pelajar jangan panik ya. Itu juga bersamaan dengan pemboleh ubah manipulasi. Boleh dinyatakan dalam bentuk berparameter iaitu jenis serbuk logam ataupun anak-anak pelajar ingin menyenaraikan satu persatu item yang dikaji iaitu serbuk logam X, serbuk logam Y dan serbuk logam Z. Baik, peraturan WCR akan dikuatkuasakan dalam penulisan pemboleh ubah. Apa itu WCR? Wrong cancel right. Ataupun dalam bahasa Melayu,
yang salah akan membatalkan yang betul. Apa tujuannya? Untuk tidak membenarkan anak-anak pelajar meneka dalam menjawab soalan sains. Baik, cikgu bawakan satu contoh jawapan salah seorang calon SPM. Baik, bila diminta untuk menyatakan pemboleh ubah dimalarkan ataupun faktor yang ditetapkan, calon ini memberikan 1, 2, 3, 4, 5 jawapan. Yang ini biasa kita jumpa ya. Baik, saiz rod, bilangan bateri, slash lagi kuasa bateri, slash lagi panjang wayar. Baik, 4 yang pertama jawapannya betul. Tetapi jawapan yang terakhir, jenis bahan, itu adalah pemboleh ubah manipulasi. Walaupun 4 jawapan pertama betul, tetapi jawapan yang kelima telah membatalkan keempat-empat jawapan yang salah tadi. Okey, baik. Jadi, kesimpulannya apabila menulis pemboleh ubah, pastikan anak pelajar hanya memilih satu sahaja jawapan yang anak-anak pelajar yakini. Baik, soalan terakhir untuk soalan yang pertama, soalan D, susun logam W, X dan Y mengikut tertib kereaktifan menaik. Baik, sedikit ulang kaji. Perkara pertama yang perlu anak-anak pelajar lakukan adalah senaraikan dahulu kedudukan serbuk logam mengikut ranking. Yang paling reaktif adalah X, diikuti dengan Z dan seterusnya Y. Baik, sekiranya soalan minta untuk tertib kereaktifan menurun, jawapannya X, Z, Y. Sebaliknya, soalan D meminta untuk menjawab mengikut tertib kereaktifan menaik, jadi jawapannya adalah Y, Z, X. Boleh anak-anak pelajar semua? Baik, kita beralih kepada soalan yang kedua. Sebelum itu, sedikit ulang kaji untuk tajuk pembentukan imej. Baik, untuk pembentukan imej oleh kanta, sama ada kanta cembung ataupun kanta cekung, paksi akan disediakan kepada calon-calon ataupun anak-anak pelajar sekalian. Okey. Apakah ciri-ciri imej yang akan dikenal pasti selepas daripada gambar rajah sinar dilengkapkan? Baik, ada 3 ciri. Yang pertama, sama ada nyata ataupun lawannya maya. Yang kedua, sama ada tegak ataupun lawannya terbalik ataupun juga diistilahkan sebagai songsang. Dan yang ketiga, saiz imej. Sama ada saiz imej lebih kecil daripada objek, saiz imej sama dengan saiz objek ataupun saiz imej lebih besar daripada saiz objek. Baik, songsang tidak sama dengan songsang sisi. Okey, ramai calon-calon ataupun anak-anak pelajar yang keliru tentang istilah ini. Baik, songsang tidak sama dengan songsang sisi. Songsang sisi adalah ciri-ciri imej yang dibentuk oleh cermin satah. Baik, apa maksud songsang? Songsang secara mudahnya, yang atas akan kelihatan ke bawah, yang bawah akan kelihatan ke atas. Sementara songsang sisi pula, yang sebelah kiri akan kelihatan berada di sebelah kanan, sementara yang sebelah kanan kelihatan berada di sebelah kiri. Baik, kita teruskan dengan soalan yang kedua. Rajah 2.1 dan Rajah 2.2 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji ciri-ciri imej yang dibentuk oleh dua jenis kanta yang berbeza. Sekali lagi, anak-anak pelajar mengenal pasti tujuan yang ada dalam pernyataan soalan ini, iaitu untuk mengkaji ciri-ciri imej yang dibentuk oleh dua jenis kanta yang berbeza. Baik, ada maklumat tak dalam tujuan tersebut? Okey, jangan terlalu tertekan untuk mengeluarkan maklumat daripada tujuan yang ada dalam pernyataan soalan. Tetapi kalau ada, boleh keluarkan. Okey. Jenis kanta mewakili pemboleh ubah
manipulasi. Ciri-ciri imej, ya, mewakili pemboleh ubah bergerak balas ataupun keputusan yang dicari daripada eksperimen ini. Dapat kita perhatikan rajah 2.1, gambar rajah sinar yang telah lengkap bagi pembentukan imej oleh kanta cekung. Sementara rajah 2.2 adalah paksi yang masih lagi tidak dilukis gambar rajah sinar pembentukan imej oleh kanta cembung. Baik, soalan A. Ukur dan catatkan saiz imej bagi rajah 2.1. Kemahiran mengukur. Baik, pastikan anak-anak pelajar tidak kehilangan markah untuk kemahiran mengukur. Okey, jawapannya 4.4 cm. Soalan B. Lengkapkan rajah sinar pada rajah 2.2 untuk menunjukkan pembentukan imej. Baik. Gambar rajah sinar boleh kita lukis sekarang. Okey, yang pertama bermula daripada atas objek, garis lurus sampai kepada garis pembahagi antara pembahagi kanta, dan sifat cahaya yang melalui kanta cembung adalah menumpu. Gariskan melalui titik fokus di sebelah yang bertentangan dengan objek. Dan garis sinar yang kedua, anak-anak pelajar akan dapat satu markah di sini. Untuk garis sinar yang kedua bermula daripada titik yang sama melalui pusat optik. Okey. Titik persilangan antara dua garis sinar ini adalah tempat di mana imej terbentuk. Baik. Dua markah untuk garis sinar pembentukan imej oleh kanta cembung. Baik, soalan C. Nyatakan satu perbezaan antara ciri imej yang terbentuk pada rajah 2.1. Rajah 2.1 adalah rajah yang melibatkan kanta cekung. Dan rajah 2.2. Okey, 2.2 kanta cembung. Baik. Soalan C adalah soalan pemerhatian. Cuma perkataan pemerhatian tidak dikeluarkan, tidak di-highlightkan di sini. Perbezaan keputusan eksperimen itu merujuk kepada pemerhatian. Okay, pilihan jawapan yang ada. Imej rajah 2.1 tegak, manakala imej rajah 2.2 terbalik ataupun songsang. Pilihan jawapan yang kedua, imej rajah 2.1 maya, manakala imej rajah 2.2 nyata. Soalan D. Apakah faktor yang ditetapkan dalam eksperimen ini? Faktor yang ditetapkan. Okey. Pemboleh ubah dimalarkan. Pemboleh ubah dimalarkan. Okey. Sama ada jarak objek ataupun saiz objek. Sekali lagi berhati-hati dengan peraturan WCR. Baik, seterusnya kita ke soalan yang ketiga. Jadual 2 menunjukkan anggaran kuantiti plastik yang digunakan dalam satu bandar kecil dari tahun 2000 sehingga 2006. Baik. Perhatikan perubahan pola data yang dipaparkan dalam jadual yang dipamerkan ini. Okey. Baik, soalan A. Berdasarkan keputusan dalam jadual 2, lukiskan graf isi padu melawan masa, iaitu kemahiran berkomunikasi. Ada berapa titik yang anak-anak pelajar perlu plotkan di sini? Ada 7 kesemuanya. Okey, sama-sama kita plotkan titik-titik tersebut. Okey. Baik. Kesemua ketujuh titik yang diplot ini akan disemak oleh pemeriksa. Dan satu markah akan diberikan untuk plot titik sahaja. Baik, ingat soalan A, markah maksimum dia 2. Satu lagi markah adalah
daripada graf yang dilukis oleh anak-anak pelajar. So, akan dapat jumlahnya di sini 2 markah. Baik, daripada corak titik yang diplot tadi, jelas menunjukkan bahawa graf yang perlu dilukis oleh anak-anak pelajar adalah graf garis lengkung. Di situ anak-anak pelajar tidak boleh menggunakan pembaris. Haram menggunakan pembaris. Okey? Baik. Sekiranya anak-anak pelajar menggunakan pembaris, walaupun hanya menghubungkan 2 ataupun 3 titik sahaja daripada 7 titik keseluruhan, maka jawapan untuk graf akan ditolak. Okey? Faham ya? Baik. Soalan B. Nyatakan hubungan antara jumlah plastik yang digunakan dengan masa. Baik, hubungan ruang dan masa. Masih ada lagi anak-anak pelajar yang keliru perbezaan antara hipotesis dengan hubungan ruang dan masa. Ada yang kata sama. Kenapa? Bila dia kata ada perkataan semakin. Baik, perkataan semakin tidak menggambarkan itu adalah hipotesis ataupun itu adalah hubungan ruang dan masa. Hipotesis adalah pernyataan yang menghubungkan pemboleh ubah manipulasi dan bergerak balas yang dilakukan ataupun dinyatakan sebelum daripada eksperimen dimulakan. Manakala hubungan ruang dan masa adalah pernyataan yang menghubungkan pemboleh ubah manipulasi dan bergerak malas selepas daripada keputusan eksperimen diperolehi. Baik. Semakin bertambah masa / ataupun tahun, semakin bertambah jumlah plastik yang digunakan. Boleh? Okey. Baik. Adakah perkataan semakin itu wajib? Cuba kita buangkan perkataan semakin. Bertambah masa, bertambah jumlah plastik yang digunakan. Tiada masalah. 1 markah akan diberi juga. Okey? Baik. Soalan C. Berdasarkan jadual 2, jumlah plastik yang digunakan paling banyak meningkat dari tahun berapa ke berapa. Ini adalah kemahiran mentafsir. Anak-anak pelajar perlu menentukan peningkatan jumlah penggunaan plastik daripada tahun ke tahun. Okey, daripada tahun 2000 ke 2001 terdapat penambahan sebanyak 3 tan. Seterusnya 4 tan daripada tahun 2001 ke 2002, 6 tan daripada 2002 ke 2003, 2003 ke 2004 12 tan, 2004 ke 2005 23 tan dan 2005 ke 2006 46 tan. Kita dapat lihat pola perubahan ataupun pola peningkatan penggunaan jumlah plastik. Baik, yang paling banyak meningkat adalah daripada tahun 2005 ke 2006. Boleh? Jangan buat silap. Ada pelajar yang buat, dia kata yang paling banyak meningkat daripada 2000 ke 2006. Tak boleh. Okey, perubahan perlu dicatatkan mengikut peningkatan ataupun perubahan tahun secara berkala. Okey, bukan melompat macam tu. Okey, kita teruskan dengan soalan D. Ramalkan jumlah plastik yang digunakan pada tahun 2007. Kemahiran meramal. Baik. Kalau kita perhatikan jumlah plastik yang digunakan pada tahun 2006 adalah 96 tan. Dan kita boleh tengok perubahan pola peningkatan daripada 2003 sehingga 2006 terdapat peningkatan lebih kurang sekali ganda. Jadi, mungkin anak-anak pelajar akan menambah jumlah 96 tan pada tahun 2006 dengan 92 tan. 46 tu darab dengan 2. Okey? Jadi 96 campur dengan 94 tan, contoh, ataupun 92 tan dapat 180 lebih. Okey, meramal. Okey? Baik. Meramal di sini, anak-anak pelajar perlu menyatakan satu nilai yang munasabah. Satu nilai yang munasabah yang lebih besar daripada 96.
jawapan akan ditolak sekiranya anak-anak pelajar menulis lebih daripada 96 tan. Baik. Kita berada di soalan yang terakhir untuk slot pada kali ini, iaitu soalan yang keempat. Sama-sama kita bacakan. Rajah 3 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji kesan halaju bendalir terhadap tekanan dalam bendalir itu. Baik, macam biasa, untuk mengkaji sampai ke ayat yang terakhir adalah tujuan eksperimen. Okey. Baik. Ada nampak tak di sini pemboleh ubah manipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas? Okey, pemboleh ubah manipulasi adalah tekanan dalam bendalir. Maaf cikgu, pemboleh ubah manipulasi adalah halaju bendalir, manakala pemboleh ubah bergerak balas adalah tekanan yang terhasil oleh bendalir tersebut. Okey, anak-anak pelajar jangan tertekan untuk mendapatkan maklumat daripada pernyataan soalan. Okey, kalau jumpa alhamdulillah. Baik, kita teruskan dengan gambar rajah susunan radas. Tiub Bernoulli. Sedikit ulang kaji prinsip Bernoulli. Bendalir yang mempunyai halaju yang tinggi akan mempunyai tekanan yang rendah. Halaju bendalir berkadar songsang dengan tekanan yang dihasilkan oleh bendalir tersebut. Baik, jadual keputusan. Okey, sekejap sebelum tu. Baik, sedikit ulang kaji lagi untuk prinsip Bernoulli. Baik, apa yang anak-anak pelajar perlu kena pasti adalah halaju pada turus menegak. Ada 3 turus menegak. Okey. Di turus X, halaju adalah paling rendah. Ini bermaksud tekanan paling tinggi. Tekanan merujuk kepada daya untuk menolak air naik ke turus menegak. Okey, turus Y halaju paling tinggi tetapi tekanan paling rendah. Jadi daya menolak air ke turus adalah paling rendah. Jadi aras air di turus Y adalah paling rendah. Dan seterusnya, turus X yang berada di peringkat pertengahan. Faham ya? Baik. Jadual keputusan. Okey. Baik. Soalan A, ukur ketinggian paras air dalam tiub Bernoulli dan lengkapkan jadual keputusan. Baik. Okey, sekali lagi kemahiran mengukur untuk halaju bendalir yang paling tinggi. Okey. 5.60 cm. Sementara halaju bendalir yang paling bertukar tu tak? Okey, ukur ketinggian paras air untuk halaju bendalir paling tinggi. Halaju bendalir paling tinggi adalah pada turus Y, iaitu 2.80. 2.80 bukan 5.60. Sementara halaju bendalir yang paling rendah menghasilkan tekanan paling tinggi berada di turus X, iaitu 5.60. Baik, ada silap sikit sini. Anak-anak pelajar boleh baiki ya. Jawapan ni 5.60 untuk halaju bendalir paling rendah. Manakala 2.80 adalah untuk halaju bendalir paling tinggi. Okey, itu maklumat seperti biasa yang boleh kita keluarkan daripada jadual keputusan. Halaju bendalir adalah pemboleh ubah manipulasi ataupun faktor yang diubah, manakala ketinggian turus air adalah pemboleh ubah bergerak balas ataupun mewakili keputusan eksperimen. Baik, soalan B. Tuliskan satu pemerhatian bagi eksperimen ini. Baik. Pilihan yang pertama, aras air pada turus X paling tinggi. Pilihan yang kedua, aras air pada turus Y adalah paling rendah. Okey, paling rendah.
Baik, seterusnya soalan C. Tuliskan satu inference berdasarkan pemerhatian yang dibuat. Baik, kenapakah aras air pada turus X paling tinggi? Kerana tekanan pada turus X adalah paling tinggi. Kenapakah aras air pada turus Y paling rendah? Kerana tekanan pada turus Y adalah paling rendah. Suka diingatkan di sini, apabila anak-anak pelajar menulis inference, pastikan tidak dimulakan dengan perkataan sebab atau kerana. Kerana dari segi tata bahasa tidak diterima ayat yang bermula dengan perkataan sebab ataupun kerana. Baik, Alhamdulillah. Okey, soalan D. Pemboleh ubah bergerak balas bagi eksperimen ini. Okey, boleh kita dapatkan daripada jadual keputusan tadi, iaitu ketinggian turus air ataupun aras air turus menegak ataupun tekanan terhadap bendalir. Okey? Baik. Okey, sekali lagi ada peraturan WCR di situ. Berhati-hati ya anak-anak pelajar. Baik. Sedikit ulang kaji sebelum kita tutup slot kita pada kali ini. Baik, bendalir. Bendalir adalah benda yang boleh mengalir. Boleh jadi cecair ataupun udara. Anak-anak pelajar perlu bersedia sekiranya eksperimen dilakukan untuk mengkaji hubungan di antara halaju udara dengan tekanan yang dihasilkan, seperti yang dipaparkan pada gambar rajah susunan radas ini, di mana tiub bernuli dicelup ke dalam besen yang disediakan ataupun diisi dengan air. Baik, prinsipnya tetap sama. Halaju udara di turus A adalah paling rendah. Ini bermaksud tekanannya paling tinggi. Tekanan di sini bermaksud daya yang menolak air ke bawah. Jadi aras air di turus A adalah paling rendah. Seterusnya, halaju udara di turus B adalah paling tinggi. Ini bermaksud tekanannya paling rendah, jadi daya adalah paling kecil untuk menolak aras air ke bawah. Sebab itulah aras air di turus B adalah paling tinggi. Baik, boleh anak-anak pelajar sekalian? Okey, setakat itu saja untuk slot kita pada kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi di slot-slot yang akan datang. Selamat belajar. Selamat menduduki peperiksaan SPM 2020. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.